Kurang setengah mana? Tak jelas tu. Itulah benda tak jelas. Kurang ni kurang lah ke mana? Banyak kurang. Kurang hak sunat pun biarlah juga. Sunat tu banyak macam pula. Sunat. Lepas tu kalau tengok dalam mazhab Hanafi pula, lepas atas pada hak sunat tu hak wajib. Kurang hak tu apa? Lepas tu rukun. Lepas tu selain daripada rukun, kurang tu kurang syarat dia. Boleh masuk lah kau tu. Kurang hak mana? Tak jelas. Itulah benda ni. Itu sifat hadis dhaif. Hak ulama pertikan dia mesti kena perhati, mesti ada. Bukan pada sanad dia saja, pada matan dia tu tidak jelas. Cuma ulama orang pakar juga tu dia kata dia tak boleh lah. Hak kurang ni takkan hak kurang ni kurang hak fardu, hak rukun. Kalau hak rukun tak jadi, tak sedut ayat lah. Tak boleh takung hak tu. Dia ambil mana pula dia faham gitu? Dia ambil mana? Sebab tu kata tak jelas. Kalau kita kurang tu kurang hak sunat. Dalam ni ada sebut apa kurang hak sunat? Tak terang, tak terang. Itu benda. Jadi kita belajar hadis ni molek biar kita cuba kenal, kenal. Hadis tu lagu mana sifat dia. Kalau hak maudhu' parut lagi. Parut lagi hak maudhu'. Hak misalnya hak maudhu' ni baru-baru ni kan moga habis dah mauludnya. Musim mauludnya. Duk saya barata tu kan. Sayyidina Uthman kata, siapa dia buat maulud gini-gini serupa dengan perang dengan Nabi tu. Dalam perang Uhud dan perang Hunain. Tu benda lagu tu kan. Nampak selalu. Tu maudhu' lagu tu. Nampak selalu. Ingat mudah nak perang Uhud ni. Perang sekali dengan Nabi lah. Jadi buat maulud tu boleh pahala gitu mu. Lagu tu tak payah susah lah. Tunggu nak tahu buat. Itu maudhu', tak lagi tu. Kalau orang ngaji hadis royak selalu, dengar selalu tak ada habis hayat. Tak ada habis hayat lagi boleh royak selalu dah. Kalau dia tak boleh royak lagi, maknanya dia tak ngaji molek tu. Lagu tu. Tak ada habis hayat boleh royak dah. Benda lagu tu maudhu'. Tapi kalau hak dhaif ni, lagu sani. Dia tak terang. Tapi tidaklah makna siapa canggah benar. Dah. Jadi sifat dia lain. Sifat dia lain. Hak tadi nak kau sumpah nak pergi perang dengan Nabi. Perang Uhud ni Allah. Besar benar tu. Perang Hunain ke apa tu? Masuk dalam Quran benar. Sebab itulah Iraqi dalam syarah Tirmizi dia kata ikmal ma yantaqisul ard al-abd min al-faridah ni apa dia? Hak sunat kata dia, hak hayat masyru'ah, khusyuk kau kurang hak tu, kurang zikir kau, kurang doa kau kata dia. Jadi bolehlah pahala hak sembahyang fardu tu sebagai hak fardu hak sempurna dengan sebab campur hak sunat ni. Itu dia bagi pendapat dia takwil. Dia kata lagu tu ada dalil. Kalau ulama lain tanya, nak kata hak fardu ni jadi sempurna dengan sebab hak sunat ni, dia kena kuat juga. Jadi boleh pahala tu hak sempurna, dia kena kuat juga. Tak boleh campur dengan hak tak kuat, tak boleh. Cuma ini pendapat dia. Pendapat dia. Kalau nak kata dalil hak terang tak ada. Ada juga berpendapat inilah bendanya. Sebab itulah ulama-ulama tak kenal guna hadis dhaif ke apa ni kan, dia ada benda, dia ada kesan dia. Setengah-setengah orang dia tidak terkesan dengan benda-benda tu. Setengah-setengah orang dia terkesan. Hak terkesan lah ke mana? Ni pendapatnya kedua. Ada kemungkinan juga mana kalau dia tinggal hak fardu terus pun tinggal pun boleh tapung juga tu. Ni lagi parut ni. Dia kata misalnya wa yahtamilu an yurada ma taraka min al-fara'id ra'san. Dia tak buat langsung hak fardu tu. Dia tak buat langsung hak fardu tu. Falam yusalli, tak sembahyang pun dia sembahyang sunat. Tu boleh buat. Lagu mana? Dah kalau tak sembahyang langsung dah, lagu mana nak sepenuh hak tu je. Tu kan? Ini sebab
Sebab hadis ni ada. Jadi ada orang terkesan. Orang hak kuat tidak terkesan. Orang hak lemah-lemah, hak tu bersin, dia pun jadi bersin kata. Hak tu selesema, dia pun jadi mudah jadi selesema. Hak kuat ada lah. Gitulah. Dia ada kesan. Sebab itulah kita tengok dalam kitab-kitab tu dia beza pula. Ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Sebabnya ada tadi. Sebab tu setengah-setengah ulama dia tak say putus lah. Putus lah. Senang. Gitu. Sebab dia kata Tuhan boleh buat. Tuhan al-falahul fadl wal minnah bal lahu an yusamiha. Dia boleh nak maafkan. Wa illam yusalli syai'an la faridatan wala naflan. Tak payah sunat, tak payah fardu, boleh. Tuhan nak ampun. Hak tu bab lain, hak tu. Hak ni masalah nak tampung ni. Masalah nak tampung hak fardu dengan sunat tu. Hak tu. Hak masalah Tuhan nak ampun tu suku hak tu, bab lain. Dia dicampur. Ni cuma dia rayak. Hak pendapat ulama, ada pendapat gini, ada pendapat gini. Sebab apa? Sebab tadi dia hak dhaif ni cuma nak pakai juga kadang-kadang betul kena. Kita ikut jalan speed kan, tak kena gaya tak jatuh mari. Tak kena gaya jatuh. Gitu je lah. Tak kena gaya tak apa. Tak kena gaya calang habis kereta kita. Sebab dia suruh masuk situ dah. Begitulah jalan speed. Jalan pula tak rata. Lepas tu punah kereta kita kepek sana kepek sini dah. Sebab dia suruh masuk situ. Gitulah. Jadi riwayat yang kedua, rajulin min Bani Salim, tak sebut dah rajulin tu. Siapa dia rajulin? Tadi ada sebut Anas bin Hakim Ad-Dabbi. Anas bin Hakim Ad-Dabbi, Ali ibn al-Madini kata majhul. Tak apalah. Hak ni rajulin min Bani Salim, kau majhul lagi. Kau tak tahu lagi siapa dia. Rajulin min Bani Salim. Lepas tu riwayat daripada lagi Zurarah bin Awfa daripada Tamim Ad-Dari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tu juga lebih kurang tu juga. Bab tafri' abwab ar-ruku' was-sujud wa wad' al-yadayn 'ala ar-rukbatain. Ini bab pecahan bab rukuk dan sujud dan letak tangan di atas lutut pada ketika rukuk. Dan tatbik. Sebab di sini ada khilaf di peringkat awal tu dahulu. Ada khilaf. Letak tangan di atas lutut ataupun tatbik. Tatbik ni ni siku ni pada ketika rokok. Duduk tu duduk cara rokok lah. Tunduk cara rokok lah. Hak ni perapak dekat pohon ni. Ni siku lengan ni perapak dekat pohon. Lepas tu hak ni hujung ni letak celah. Celah tu kira-kiranya dekat lutut lah. Kira dekat lutut. Jadi buat gitu kau tak apalah. Itu letak celah. Itu orang panggil tatbik. Diriwayatkan daripada Mus'ab bin Sa'ad. Dia kata dia semaya dekat ayah dia. Saya pun letak, kata dia, tangan ni celah antara dua lutut. Dia pun ayah saya larang. Lepas tu saya buat pula. Sebab dia larang gitu je. Ingat kau tak ada belah mana. Lepas pada tu dia kata jangan buat lagu tu. Dulu memang kami buat lagu tu lah, sahabat-sahabat. Lepas tu kami dilarang. Dan kami disuruh bila rokok letak tangan ni atas lutut. Mula-mula tadi dia larang gitu, tak usah buat lah lagu tu. Lepas tu anak dia ni Mus'ab ni buat pula. Boleh jadi ayah dia larang lah ke mana-mana, tidak molek kau sekadar tu je. Dia ingat rupa-rupanya ayah dia ayatnya dulu memang buat lagu tu. Lepas tu Nabi larang. Hak dia suruh lagu mana letak tangan atas lutut. Artinya berdasarkan hadis ini tatbik itu sudah mansukh. Sudah mansukh. Yang ini mengikut riwayat Sa'ad ini, tatbik cara seperti tadi sudah mansukh, tidak boleh dipakai lagi. Kalau mengikut pendapat kata mansukh. Lepas tu Imam Abu Daud buat mari lagi riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini mengikut setengah-setengah ulama yang dia kata dia pakai gini, banyak dia semaya dia buat lagu tu dalam semaya dia. Mana dia tidak menganggap ini mansukh, tidak. Dia tidak menganggap ini mansukh. Inilah kata dia, apabila rokok maka hendaklah dia hamparkan lengan dia atas lutut dan tatbikkan di antara dua tapak tangan dia.
Aku macam duk nampak-nampak lagi, kata dia.